اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم زد الرحمة والمغفرة والبركة والسلامة والبركة والرحمة والتوفيق والهداية والصحة والقوة والعافية والرزق الواسع وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وعليكم وصلاتكم وعلى أمة الإسلام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا علم بالتأويل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. أيها المسلمين saya Musaada terima masyarakat Masjid Ubudiyah Aikro. Saya Musaada pengungsi Setara Jatuh Kuasa Masjid Ubudiyah Masjid Aikro, penduduk Korea khusus Ubudiyah Aikro dan amnya lebih laki dan seluruh Malaysia. Sebab ada yang datang bukan lebih laki tapi duduk kat laki. Ada yang datang untuk nilai namun menetap di belakang. Kita raihkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Semalam sempat bersama dengan sekelompok Allah. Ditanya, kita sedang soalan mau kita assalamualaikum, senyum sikit kan dia. Dia bertanya, kita sedang kalau tuan-tuan macam tu berjalan sedang tuan-tuan selagi mana kita la ilaha illallah, kita adalah saudara. Pegang Quran sungguh-sungguh, beramal dengan Quran sungguh-sungguh. Jadi ditanya itu tak boleh dijawab. Tapi soalan itu soalan memang soalan mati. Tuan-tuan muslimin muslimah, saya minta maaf. Wa makaru makarallahu wallahu khairul makirin.
Andai kata ditakdirkan pada ini, mungkin pagi ini saya tak sampai. Tapi Allah Ta'ala izinkan. Memang saya tahu awal. Namun sampai tadi saya WhatsApp ke imam. Saya WhatsApp tu. Saya takut tinggal saya seorang dengan Pak Imam. Jadi saya WhatsApp langkah selamat. Saya WhatsApp juga. Tapi tak apa. Kita manusia tu kan. Saya sampai, saya terus ngapain. Boleh faham ngapain dulu. Dia mula-mula tengah memandu kan. 2 jam ke. Tapi kalau tuan-tuan tengah semayang tu, tuan-tuan tengah mula-mula, tuan-tuan tunggu Pak Imam. Tuan-tuan takkan tunggunya, tuan-tuan akan lari. Sebelum ni, sama juga semalam, sebelum subuh, dekat Masjid Pulang. Mungkin terlalu sejuk sangat. Agak kita tunggu lama, 3 jemaah keluar berdusuk. Saya tak tahu, yang soal keluar ke. Tapi tuan-tuan, itu semua nikmat. Sakit pun nikmat. Macamnya dari dia pun nikmat. Apa yang boleh diungkapkan? Syukur. Boleh bangun pagi nikmat. Boleh sahur nikmat. Boleh makan pun nikmat. Tuan-tuan boleh duduk pun nikmat. Tuan-tuan boleh mendengar, melihat, itu semua nikmat. Jadi kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan izin dia, dengan pertolongan dia, kita bertemu pada pagi ini. Baik muslimin muslimah rahmatullah. Sedang tidak sedang kita pun nak berakhir fasa yang kedua. Hari ini masuk 18 Ramadan. Masuk 18 Ramadan, berbagi lebih kurang tinggal 12 ataupun 13 hari. Itu pun tinggal window. Sama ada jadi tak jadi, tuan-tuan jangan fikir puasa tetap puasa. Puasa dia terus, ibadat dia terus. Gaya tu, kalau rezeki gaya lah. Kalau tak ada kata tak puasa pun tetap gaya. Kalau puasa pun dia akan gaya juga. Benda tu ujian bagi kita tuan-tuan. Tahun lepas dah berlaku sekali, tapi tahun ni kita harap mudah-mudahan kita balik pada Quran. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Letakkanlah benda ni bawah Amirul Mukminin, dan itu tanggungjawab pada Amirul Mukminin untuk menentukan. Tapi masyarakat kita ni lain. Dapat setiap maklumat dia viral. Contoh satu tuan-tuan, sebab dia bahaya kita menambah fitnah tanpa kita ketahui. Benda yang tak pasti. Nabi SAW sering ingatkan dalam hadis Rasulullah SAW apa-apa. Benda kalau tak pasti, jangan cakap atau jangan disebarkan. Benda tak pasti. Namun jangan kita terlalu memprovokasi benda yang tak pasti tadi. Nabi semua tinggalkan. Kita letak pada Amirul Mukminin. Kita tunggulah macam dulu kan. Semua tunggu depan revision. Tunggu. Jadi tak jadi. Malam tu tak jadi. Tak apa, terus kan. Puasa. Tapi kalau malam tu jadi. Jadi dah ada persiapan. Tu make sure. Jadi dah ada langkah keselamatan, langkah persediaan. Jadi boleh step by lah. Sebab dia kata gaya hikmat. Tapi difahamkan akan tengok anak bulan pada hari Khamis. InsyaAllah mudah-mudahan. Kita doa sama-sama lah tuan-tuan. Jangan jadi macam tahun lepas. Huru-hara semak-semak. Baik tuan-tuan muslimin muslimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita masuk sedikit peringatan pada pagi ini dalam tajuk golongan yang kecewa. Golongan yang kecewa dan rugi di akhirat. Tak ada orang nak jadi kecewa dan rugi di akhirat. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda menerusi daripada hadis Qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap amalan anak-anak itu yang mereka lakukan 10 hingga 700, semua amalan itu pahala untuk mereka. Semua untuk mereka amalan itu, kecuali kata Allah puasa. Dan kalau kita lihat puasa ini, kita faham semua apa makna puasa. Kalau nak kata kita faham itu hukum fiqhahnya, menahan diri lapar dan dahaga pada waktu siang hari, daripada terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan daripada perkara-perkara yang membatalkan ataupun merosakkan pahala puasa ataupun puasa. Saya tanya balik, bila renung-renung duduk balik, lepas buka puasa kita puasa tak? Puasa lagi tak? Semalam dapat jawapan, kita dah tak puasa lagi tak? Kita dah makan, mana ada puasa lagi? Baik, bila kita renung balik, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, puasa ni ada 3 tingkatan. Pertama, adakah dia menahan lapar dahaga tadi waktu sehari
Sekadar beramal apa dah, tapi masyaallah boleh berlaku lagi. Itu satu. Ini puasa umum. Yang kedua, puasa khusus. Puasa khusus ini puasa bukan setakat dia menahan lapar dan dahaga, namun dia menjaga tingkah lakunya, hatinya, perbuatannya daripada perkara-perkara yang merosakkan puasa ini. Betul kita puasa pada waktu siang hari, tapi selepas kita berbuka puasa, adakah lagi kita berpuasa? Ya, masih lagi berpuasa, tapi bukan makanan bukan kata menahan lapar dan dahaga saja, tapi anggota kita masih lagi puasa tak? Mata puasa ke sampai masjid kita borak-borak, cerita Pak Samad, cerita Kak Iham, adakah itu makna puasa? Jadi kita nak melatih bulan Ramadan ini, bulan melatih jiwa dan diri ini untuk taat kepada Allah, takawuf, lebih mendekatkan jiwa dan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kita nak daripada implikasi apa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan memberi impak yang baik, sekaligus membentuk pribadi saksian yang bertambah lebih baik pada bulan-bulan yang seterusnya. Supaya sebulan yang kita dah mengamalkannya, mudah-mudahan walaupun tak cukup 40 hari kan, kita ada puasa 40 hari tak kan? Kalau orang balik haji, orang balik haji lah biasanya 40 hari amalan ni kan, balik Melaka, balik Malaysia, dia akan pergi balik masjid, semua balik rumah. Sebab apa? Nak sebatikan betul. Walaupun dia dah buat dekat Makkah Mukarram, dekat Madinah, namun dia balik, dia nak sebatikan lagi, dia lakukan begitu. Lama kelamaan amalan itu menjadi kebiasaan. Bila dah biasa, dah sedar, dia dah tinggal susah. Itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, bila kita jaga bukan setakat menahan lapar dan perut kita puasa, namun mulut kita puasa. Walaupun dah berbuka puasa, masih lagi mulut kita berpuasa. Berpuasa menahan daripada perkataan-perkataan yang sia-sia atau yang buruk, atau menghina, ataupun mengumpat, mengaturkan dan sebagainya. Mata kita masih lagi berpuasa. Puasa untuk apa? Menahan daripada pandangan-pandangan yang boleh merosakkan puasa kita tadi. Pahala dah dapat dah, cuma Allah Ta'ala sendiri akan bagi pahala itu sendiri. Namun kalau disebabkan puasa siang hari tadi, malam dia berbuat maksiat, malam dia melakukan maksiat, apa makna puasa ini? Di sini kita memahami puasa yang difahamkan, kita memahami bahawa puasa yang sebagai Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tadi, bukan sahaja kita puasa siang hari, namun masih lagi menjaga hati, jiwa dan raga kita ini untuk taat kepada Allah. Kaki kita, apa maknanya puasa? Tapi kalau sembahyang maghrib tu tak sembahyang, isyak pun tak sembahyang, subuh tak sembahyang. Mungkin sini okey yang datang ni alhamdulillah, tapi yang tak melakukannya, dia kata aku dah sahur dah malam tadi pukul 3 pagi kan? Contoh tengok bola malam tadi, sahur terus, lepas tu subuh gajah. Hanya kita nak memahami bahawa yang kita lakukan puasa ini bukan sekadar puasa, tapi nak menunjukkan, nak melahirkan rasa takwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa beriman dan nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita rasa sebegitu rupa, dan seterusnya akan melahir puasa khusus. Nak dapat khusus ini golongan para Nabi dan Rasul. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ini puasa yang tahap tinggi. Tapi kalau kita dapat tahap itu, mudah-mudahan makin dijaga. Sebab hati ini tempat godaan syaitan. Ia juga tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, jadi kita tak nak rugi. Jadi Nabi SAW bersabda, golongan yang kecewa dan rugi di akhirat, siapakah golongan itu? Kalau kita tahu golongan itu apakah sifat ataupun akhlaknya, maka perlu kita menjauhinya dan sedaya upaya menjauhinya. Dan berkat bulan Ramadan, kita pun sedia maklum bahawa orang yang berpuasa, doa dia tak ditolak. Maka berdoalah sebanyak mungkin dan sebaik mungkin, mudah-mudahan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirari. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah.
Qala al-musbilu wal mannan wal munfiq sil'atahu bil hilfi kadhib. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim sahih dalam Kitabul Iman, Raqmul Hadis 154. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, 3 golongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Dia nak datang pergi pada Allah, Allah tak nak cakap. Sebab tu kata sebagai ulama, kalau kita tahu baca Quran tapi dah tak nak baca Quran, maknanya dari sisi tafsirannya dia mengatakan Allah tak nak dengar kita baca. Rasa takut tak tu? Kalau kata dulunya dia okey tapi mutakhir ini dia tak okey, adakah itu tanda-tanda Allah dah tak nak pandang kita lagi? Rasa tuan-tuan, kena rasa kalaulah Allah tak pandang kita dengan sebab tingkah laku perbuatan kita yang menderhaka kepada dia. Ini contoh Nabi SAW beritahu, 3 golongan Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Allah tak nak cakap. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda dalam kitab Dosa-Dosa Besar, kalau kita ada baca, Nabi SAW bersabda akal-akal mafhumnya 3 golongan juga yang datang di bawah Ali Jibril AS bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 Allah tolak. 3 Allah tolak. Mungkin saya sebut atau tidak sebut dalam kuliah sebelum ini. Sehingga sekali kita remind 3 golongan itu siapa? Iaitu orang yang mati syahid kubra, orang yang berdakwah mengajak manusia ke arah kebaikan, ceramah ataupun cikgu, mengajak manusia ke arah kebaikan. Ketiga, orang yang kaya raya tapi dia suka menerima. 3 golongan ini Allah berfirman, Allah kata pada malaikat, wahai malaikat, hempaskan mereka ke bawah. Hempaskan, aku tak nak pandang mereka. Maka kenapa? Sebab pada mereka itu mereka pembohong. Mereka bukan buat kerana aku, mereka buat kerana makhluk. Yang ni takut tuan-tuan. Sebab tu kita didik jiwa sama-sama, didik jiwa hati ini. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u, taat kepada Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita selalu mempraktikkan dan melazimkan sama ada susah ke senang, kita melazimkan kerana itu kita buat kerana Allah. Sedekah kita kerana Allah. Tak apalah makcik, ambil je pinggan, tak apa. Sebulan nanti makcik, pinggan yang saya bagi bulan Ramadan tu lagi tak? Lepas sebenarnya minta oleh contoh ni, tak boleh minta. Tapi jangan sampai peringkat hatinya nak menunjuk bahawa dia buat tu suka orang puji, suka orang tengok. Jangan buat baik. Sebab syaitan ni dia boleh godam kita dalam masa sehari. Walaupun 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun kita beramal ibadat, tak kira siapa pun, saya pun. Tapi kalau ada riak, ada ujub, ada sum'ah, dia rasa bangga, dia hebat dengan apa yang dia buat, dia ranah semua orang. Itu yang kata Allah tak pandang. Allah tak pandang. Lepas tu kata Allah tak ingat. Kau tak buat ibadat, apa aku ingat? Engkau beribadat, kalau ikhlas, mau aku pandang. Tapi kalau buat ibadat, tapi kau bukan buat kerana aku tak tahu. Pergi kau kepada makhluk. Jangan. Batu kena ingat tuan-tuan. Sebab tu hadis Nabi SAW datang kepada kita sebagai peringatan, bimbingan, petunjuk, peringatan. Quran datang kepada kita sebagai petunjuk dan peringatan dengan menjelaskan seperti mana merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 185. Untuk mana? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an baina wa hudan wa baina hudan minal huda wal furqan hatta ila akhir ayat. Apa dalam maksud ayat surah Al-Baqarah 185 ini? Mahfumnya Allah turunkan Quran pada bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan sekaligus daripada Baitul Izzah, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus, serentak pada malam itu.
Cuma secara pernah Nabi SAW itu mutawatir 23 tahun. Maka muslimin muslimah rahimahullah ta'ala, Allah turunkan sekaligus. Untuk apa? Untuk memperkuatkan iman kita, untuk memperkukuhkan iman kita. Itu juga pada Nabi Muhammad SAW. Allah sampaikan juga melalui Nabi SAW, sampailah kepada kita sampai hari ini, daripada ulama-ulama dulu sampai kita hari ini. Inilah tujuan Al-Quran diturunkan untuk sebagai petunjuk dan perlembagaan hidup umat manusia. Tapi ada yang beriman, ada yang tak beriman. Allah turunkan untuk manusia, bukan untuk Islam. Dia untuk manusia. Sebab tu ada orang Islam, dia kaji Quran, pop terus masuk Islam. Siapa bagi hidayah? Dia adalah milik Allah. Muslimin muslimah. Jadi 3 golongan tadi dosa besar, dia ujub semua, bangga diri dengan apa yang kita buat, walaupun seberat zarrah sekalipun. Biji sawi besar tak? Biji sawi kecil, tapi lebih kecil daripada biji sawi. Maknanya walaupun seberat zarrah sekalipun terdetik dalam hati. Kalau hati saya berkata, seronoknya aku mengajar, orang puji aku, orang datang ke aku, maka habis amalan saya, habis. Ini kena sama-sama ingat Allah. Takut kita pulang pada Allah Ta'ala, kita jadi zero. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu ada peluang dan peluang demi peluang demi peluang. Sentiasa mohon kepada Allah hati yang bersih, istiqamah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sentiasa minta dan kadang bersyukur, dan sentiasa istiqamah melakukan ibadah ketakwaan kepada Allah SWT. Sebab hati kadang-kadang dia kadang-kadang masa kita buat sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun tu mungkin rasa tenang, dia ikhlas. Tapi ini musuh Allah dan musuh kita juga. Dia nak godam kita ni bukan sampai kata setahun 2 tahun ni, tak. Dia akan cek sampai kita sampai nak mati, sampai Allah. Baik. Jadi kita balik pada hadis ini, tuan-tuan muslimin muslimat. 3 golongan Allah tidak akan bercakap dengan mereka. Tadi dihempaskan, dimasukkan ke dalam neraka. Yang ni 3 golongan Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat, dan tidak melihat serta tidak menghormati mereka. Tidak bercakap, tidak melihat, tidak menghormati mereka. Dan bagi mereka siksa yang pedih, azabun alim. Azabun alim, maknanya sangat pedih. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu, siapa yang tak bersyukur, azab aku pedih, azabun syadid, azab aku berat. Dalam ayat, sebab tu hidup ni syukur. Dapat kuih jantung yang tinggal dan 3 rosak. Ya, lepas tu sampai-sampai beratur nak beli bertabak. Sampai kat kita, bertabak habis. Cakap ke tadi dah habis. Ini aku dah beratur panjang 1 jam. Ini semata-mata nak, tapi tak sabar. Tak apa nak kau. Macam mana? Sifat orang beriman tu kan, dia redha je. Redha je, terima je. Walaupun dia batu, dia bukan senang nak kata melazimkan dan melatihkan, namun kena istiqamah. Syukur banyak-banyak. Kadang-kadang anak isteri punya perangai mencabar kita, padahal dia manusia yang baik kan, Allah fitrahnya baik kan, tapi kena mencabar kita. Bila mencabar tu, itulah ujian. Allah nak tengok tahan tak tahan. Kau cakap kau boleh sabar. Bila Allah kata Allah uji, kau boleh sabar. Sebab tu bila kita tak mampu menghadapinya, maka berdoalah kepada Allah, menzahirkan hamba kepada Allah, watak kepada hamba kepada Allah, memohon pertolongan yang maha kuasa. Memang itu yang kita kena lakukan. Dalam tenang pun kita kena mohon pada Allah, dan kadang kita susah pun kena mohon pada Allah. Muslimin muslimah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya sebanyak 3 kali. 3 kali perkataannya di atas tadi, ungkapan yang disebutkan tadi. 3 golongan dia Allah tak pandang, tak cakap, tak lihat. Tak pandang, tak cakap, tak lihat. Rasa sedih tuan-tuan kalau datang rumah, orang datang rumah gini, kita datang rumah orang tak layan kita. Apa rasa perasaan? Itu pun sakit juga. Dia buat aku macam tunggu ni. Kita masuk rumah ni, cakap kan, sembang, masuk dah. Duduk situ, dia diam. Cuba datang raya, dia tak layan gitu. Apa perasaan kita? Bayangkan itu bau sikit. Ini Allah. Allah kalau tak cakap dengan kita, satu hari kalau tak cakap, tuan, rasa sedih.
Sebab tu kita ada peluang yang difardukan 5 waktu ni, ya, kita sedang berhubung dengan Allah. Itu pun ada kalinya membaik, dia boleh pergi dan balik, lalai dan sebagainya. Sebab tu menghayati apa yang dibaca oleh imam, menghayati apa yang disebut oleh imam, memahami dan menghayati setiap pergerakan, turun naik, kita melakukan ibadah kepada Allah, seolah-olah kita sedang berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak nampak Allah, tapi Allah tetap nampak kita. Itu namanya ihsan. Muslimin muslimat rahimahullah taala. Lalu Rasulullah SAW membacanya sebanyak 3 kali, berkata Abu Zar. Abu Zar ni sahabat Nabi, dia tanya, mereka kecewa dan rugi. Siapakah mereka itu? Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Akhbar ni yang beritahu kan? Baginda Rasulullah SAW bersabda, orang yang melilitkan pakaiannya. Lagi baik. Itu pertama. Kalau pakai kain, biar sampai tengkul lah, sampai tengkul sikit lah, jangan sampai kain itu sapu lantai. Ni siap tambah lagi, bukan sampai berlaku. Ada paling-paling belakang ni, ada belakangnya. Jangan. Dia pakai, kalau pakai jubah, kita ikut Arab. Arab tu boleh. Arab tu kan betul-betul juga. Sebab Arab dia manusia, dia bangsa. Ada tak Arab yang bukan Islam? Arab itu bangsa, dia bukan agama, tapi dia adalah bangsa Arab, bangsa Quraisy, banyak pemain dan sebagainya. Itu bangsa. Tapi Islam, seperti Islam syumul, semua orang. India, ada India Islam, ada Cina Islam, ada Melayu Islam. Tapi sinonimnya disebut Melayu Islam. Sebab waktu saya galakkan dalam kuliah, saya kata, anak-anak ni walaupun dia mau lahir dari Islam, ajak dia ke rumah syahadah, ajak masukkan tauhid syahadah, hai dia kena syahadah, supaya dia memahami apa maksud syahadah itu, pengakuan, pembuktian kan, dia beriman, bertauhidkan kepada Allah yang satu. Jadi tuan-tuan, melabuhkan pakaian. Kalau pakai pakaian, jangan sampai melabuh. Biasakan kita atas sikit, lelaki dia boleh atas sikit, pukul lagi lah. Kalau orang perempuan, kalau dia nak tutup kaki sekali boleh tutup, tapi pastikan kalau dia dalam rumah tak ada suki, tak apa, yang penting pakai ni labu, sebab dalam rumah tak ada tai ayam. Tapi kalau kat luar, tai ayam, najis sebagainya, itu kita jaga sikit. Lebih baik dia pakai stokin, dan kalau naik motor pakai seluar. Jangan sampai melakukan ni. Jangan pakaian yang itu juga pakaian yang agak menampakkan kepada kesombongan. Jadi pembahasan, ada kupasan ni. Kenapa pakaian yang melirik itu tak boleh pakai? Nabi larang. Nabi larang. Orang yang melirikkan pakaiannya, orang yang suka mengungkit pemberiannya, dan yang melariskan jualannya dengan menggunakan sumpah palsu. Jaga-jaga hujung dia antara mutakhir ini banyaklah yang dalam bab ni. Maka kita lihat hadis ini menerangkan 3 golongan manusia yang kecewa dan rugi. Bukan setakat kecewa, namun dia rugi tuan-tuan, pada hari kiamat akan mendapat azab siksa Allah Ta'ala yang pedih, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memberi rahmat. Kasih sayang Allah tak ada, kasih sayang Allah tak ada, pertolongan Allah tak ada, pemberian Allah pun tak ada. Bila dah tak pandang, pergi. Allah tak suka. Ini kita kena jaga kepada golongan tersebut. Uraian hadis ini tuan-tuan, Rasul yang pertama, Rasulullah SAW mengulangi 3 kali sabdanya itu kepada Abu Zar, untuk menunjukkan bagaimana keprihatinan baginda supaya umatnya tidak mengikuti jejak langkah golongan ini, sama ada daripada segi perbuatannya, sifat-sifatnya, dan percakapannya. Apa khabar? Sihat? Kalau tak baca ni sihat ke? Itu cakap apa? Orang tanya apa khabar, jawab je Alhamdulillah sihat. Tapi dia punya jawapan lain. Kalau dah tak baca ni sihat ke? Aku tu seorang bodoh. Contohlah tuan-tuan, nak supaya kita faham. Sebab tu kita bila orang tanya, Nabi SAW ditanya oleh malaikat tanya Nabi jawab baik-baik. Tak boleh kita jawab baik-baik. Tapi bila kita jawab cara macam kasar, kau ni nak sekolah tak sekolah, di sini kawan tu lagi,
dia provoke kawan tu lagi, tapi kawan ni nasib baik, jadi sabar, akhlak dia baik, maka tak apalah, alhamdulillah, semoga kamu sihat selalu. Dengar besok tu jatuh tumbang. Allah nak pusingkan sekejap je, bukan part time, bukan 24 jam, tak, anytime. Kalau dia nak tarik keluar masjid pun dia tarik, dia boleh tarik. Sebab tu kita sentiasa merendah diri. Sebab tu jangan jaga sama ada pakaian, sifat-sifat ataupun percakapan, jaga supaya jangan menampakkan tanda-tanda kesombongan, keangkuhan. Tak layak kita, saya pun tak layak pakai sifat tu tuan-tuan. Saya bukan pandai pun, cuma diberi keizinan tuan-tuan untuk menyampaikan ilmu Allah dan ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita kongsi je. Saya pun tak tahu kita ni, saya masuk syurga dengan saya tak tahu, tetapi kita berusaha supaya Allah terima dan redhakan kita. Takut tuan-tuan, saya bila dengar satu kuliah tuan-tuan, dan kalau tengok ulama-ulama tambah sebelum dia beritahu, Datuk Seri Kampung sama masa dia beritahu kan. Bila kita tahu tuan-tuan, kita nak jaga diri kita atas dunia ni tuan-tuan, kena jaga sungguh-sungguh. Sebab biar kita bersusah payah menjaga diri kita ni, hati kita ni sungguh-sungguh kat dunia, kerana sedang lena kita di akhirat. Sebab tu biar bersusah payah tak apa. Walaupun kadang-kadang orang pelekeh kita tuan-tuan, tak apa, biarkan. Sebab apa? Benda itu tidak sampai peringkat melemahkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Apalah macam kau, orang buat 20, kau buat 8 ni. Siap ni, malas. Sedap mulut dia. Namun kita jangan hiraukan. Tak apalah, yang itu kami mampu buat, kami buat. Tapi ada yang walaupun Masjid Mudia, Masjid Melaka ni banyak walapan, tapi ada yang balik disambung. Itu tak jumpa lagi perangai masyarakat. Dia habis sini, tapi dia masjid dekat sini lah. Dia tahu masjid 20, dia buat kat sini 8, sebab dia shock buat kat sini. Dia lagi lepas tu, dia lagi punya masjid sebenarnya sambung lagi. Ada yang buat begitu kan. Sebab tu Muslim tuan. Sebab tu Nabi SAW, cerita sikit dalam 14 Tarawih. Nabi SAW semayang mula-mula pada malam Ramadan itu, Nabi semayang solat. Tapi ada jemaah ikut, umat ikut. Pada malam kedua ada umat ikut lagi ramai. Nampak? Pada malam ketiga dan keempat Nabi berhenti tengok. Keesokan subuhnya Nabi beritahu, aku tahu dan nampak apa yang kau buat, kerana aku tidak mahu nanti satu peringkat sampai difardukan sembahyang tarawih. Kalau sembahyang tarawih ini difardukan macam macam, sedangkan 5 waktu pun itu yang tak biasa buat. Sedangkan 5 waktu pun ada masih lagi yang compang-camping. Namun muncullah nasib baik tarawih ini tak difardukan. Kalau difardukan tuan-tuan 20 rakaat kata confirm. Johor tak boleh. Johor 20. Arahan 20. Melaka ni tu yang berdekatan dengan sebelah Johor tu, Ustaz, kenapa kita tak boleh ke macam Johor buat rumah? Saya tak boleh jawab. Saya kata kita rujuklah pada Amirul Mukminin. Kita tengok arahan. Sebab apa pun, sebab sembahyang tarawih ni sembahyang sunat muakkad, sunat yang utama. Tapi kalau kita mampu buat 20, silakan. Walaupun masjid tu buat 8, balik sambung nak lagi 20. Tak nak pula sambung kan? Tapi dia pun kekau punya nak 20, tapi balik rumah tak sambung juga tuan-tuan. Itu je. Baik tuan-tuan, itu juga dia sembahyang tarawih tak ada terlalu lama. Diri tak lama. Sebab tu nama sembahyang rehat-rehat, sembahyang tenang-tenang. Tapi sembahyang tarawih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat pun kerana Allah. Baru ni sedih juga. Orang tu pending, orang tu dia tiktokkan benda tu. Benda tu keluar dalam baik kan. Selawat dia, pusing-pusing selawat dia. Kan? Kalau aku dah balik, dia kata kawan, tak apa. Tapi bagus orang tu stay sampai habis. Dia tak silap. Mungkin malam terkeluk kan. Mungkin makan kata sebab itu makan macam mana. Dia pun pusing-pusing tak. Allah SWT. Situ je pusing, tak boleh pergi. Dah kali rumah je. Kali sambut juga semua orang.
Ya, baik tuan-tuan. Tapi itulah kalau orang kita nampak kesilapan, kita tegurlah dia macam baik, face to face, supaya dia boleh buat benda baik. Itu pentingnya agama. Bukan nak tunjuk siapa hebat, siapa boleh lawan ke depan. Kalau macam ni kita pecah. Tak boleh jadi. Janganlah pecah ni pun kan. Dah senang nak cari masyarakat kan. Muslimin Ahmad Ta'ala. Sebab tu kalau ada orang yang lebih alim kat belakang, tapi dia menyepikan diri, nanti orang ni kena tanya dia, kau dah tahu, kenapa kau tak bantu? Bantu golongan yang ditaik, golongan yang mengajar berdakwah, jangan ditaik, ditanya dia. Ya? Baik Muslim Ahmad Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW mengulangi 3 kali kepada Abu Dzar, menunjukkan bagaimana keprihatinan dan betapa pentingnya perkara ini yang perlu dijauhi supaya jangan mengikuti jejak langkah golongan tersebut. Dari segi perbuatannya, sifatnya, percakapannya, jangan. Pada kita cakap yang berusaha bercakap dengan baik. Orang tanya kita jawab dengan baik. Orang bicara itu cakap dengan baik. Pertanyaan Abu Dzar yang dikemukakan kepada Rasulullah SAW adalah semata-mata untuk mengetahui siapakah golongan itu, supaya umat Islam boleh mengenalinya. Sama tu. Jadi Abu Dzar tanya, ya Rasulullah, siapakah golongan tersebut? Kabarkanlah kepada aku. Jadi bila khabarkan, dapat kita tahu ini. Cuba kalau Rasulullah diam, tapi Rasulullah beritahu tuan-tuan supaya kebaikannya sampai kepada umat akhir zaman, supaya menjauhi kelakuan dan sifat yang menjadi amalan golongan tersebut. Sebab tu kalau kita tengok sifat yang tak bagus, sifat yang tak baik, kita tengok melalui mata kita boleh hindarkan. Dan kalau kita nampak orang tu lakukan, kita boleh tegur. Tak boleh tegur, kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan orang tersebut tinggalkan perbuatan tersebut. Contohlah, dalam kita melihat perkara yang doakan supaya perkara itu dijauhkan oleh orang tersebut dan orang itu menjadi yang baik-baik. Contohlah, satu lagi saya beri, tapi bukan kaitan dengan sini lah. Kalau kita tengok orang buang anak, so, saya pun tengok semalam, tapi rasa macam kat Sabah, macam kat Sabah, budak tu dipukul dalam plastik hitam, hidup lagi budak tu, tak bersalah budak. Mudah-mudahan lah, bila kita tengok macam tu, berapa ramai yang hentang, berapa ramai yang putus, berapa ramai yang hina, tapi berapa ramai yang nak doakan supaya orang yang buang tu dapat taufik hidayah. Itu kena tukar kepada yang baik. Ya Allah, hamba kau ni yang kecil ni tak bersalah, kau selamatkan dia, kau tolong dia, ya Allah, sihatkan dia, peliharalah dia dalam proses pembesarannya dengan rahmat kasih sayang. Kemudian, ya Allah, kau bukakanlah pintu hidayah bagi orang yang membuang dia, ya Allah. Kau cepatkanlah taufik hidayahmu yang maha hebat, ya Allah, supaya dia bertaubat atas perbuatan dia. Tu tidur malam-malam tak ada. Sebab doa siapa? Kaum muslimin doakan itu. Ini yang penting. Sebab tu senjata orang mukmin yang paling ampuh adalah doa. Bulan puasa banyakkan doa yang baik-baik. Dengar Palestin kata kena gemuk, kita doa. Kunut nazilah baca. Boleh tambah kunut nazilah pada kita baca kunut witir. Boleh tambah kunut nazilah. Ataupun doa selepas sembahyang witir, doa baca kunut nazilah. Allah Ta'ala punya hantarkan mereka sekelip mata, tuan-tuan, sekelip mata. Allah Ta'ala punya hantarkan mereka sekejap je. Allah hantar tentera dia ambil. Tentera Allah ni banyak. Lepas tu kita minta pertolongan Allah. Allah dah tengok ada tak orang rasa nak tolong saudara dia, walaupun dia jauh dia boleh tolong doakan. Itu penting. Macam contoh dia kata baru tak boleh buka puasa kat Mekah, tak boleh buka puasa kat Madinah. Ada berapa ramai yang bayar kepada itu? Dah dapatkan kesayangannya atau tidak? Benda tu tak betul ke? Bila ada orang yang pergi umrah baru ni, dia balik dia cerita, dia kata, Ustaz, boleh pun buka puasa kat sana, makan kat dalam masjid lagi. Jadi yang diberikan tu betul ke tak betul? Bila punya video ada sebagainya. Kadang-kadang kita kena faham, ada orang cuba memburuk-burukkan, maka tu berperan supaya orang yang datang. Dah 2 tahun Covid kita tak pergi kan? Lebih kuranglah 2 tahun, 2 kali tak dapat pergi ke sana. Mudah-mudahan selepas ni tak ada siapa yang boleh halang lagi
untuk orang datang ke Baitul Mukarram untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersuci. Habis. Ini tuan-tuan muslimin. Yang kedua, hadis ini mengingatkan kita orang yang melelehkan pakaian dengan orang yang takabur. Nabi mengingatkan kita ni bahawa orang yang melelehkan pakaian dengan orang yang takabur diumpamakan. Ini kerana kebiasaan orang yang takabur suka melabuhkan bajunya. Kebiasaannya lah, melabuhkan pakaian bajunya sampai ke tanah, sehingga ada pula orang yang menjadi tukang angkat baju ketika dia berjalan semata-mata untuk menunjukkan kemegahan dan kebesaran. Batu kalau balik, apa yang kita ada sederhana, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kita dah hantar, walaupun kita punya kemampuan, tapi diuji oleh Allah Ta'ala, nak tengok bersyukur atau tidak dengan apa yang kita miliki. Sifat takabur merupakan satu penyakit hati yang tercela dan buruk yang akan mendapat azab siksa di akhirat nanti. Pedih. Beberapa hadis lain mengingatkan kita supaya mengelak atau menjauhkan diri daripada sifat takabur ini, seperti la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga sesiapa yang ada di dalam hatinya seberat zarah daripada takabur. Jadi lebih baik jangan ada. Seberat zarah pun tak boleh, lagi kena jauh. Lagi kena jauh. Apa yang kita buat, apa yang kita pakai, apa yang kita cakap, jaga, jangan sampai rasa takabur. Baca hati. Menyampaikan ilmu pun kita tak boleh takabur. Kita nasihatkan orang pun tak boleh kita takabur. Nasihat je, biasa je. Hati tu pupuk biasa je. Kita boleh nasihatkan orang kerana Allah. Untuk mengenal dan akan hakikat takabur, ini dia ajar. Nak kenal hakikat takabur tu macam mana? Ada beberapa panduan yang dikemukakan oleh siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dijadikan iktibar, boleh dijadikan sebagai panduan. Apa dia? Maksudnya al-kibru batul haqqi wa ghamtun nas. Takabur ialah menolak kebenaran. Tok Imam tegur, terima kasih Imam. Pokoknya Pak Imam dah tegur saya ingat balik pada Allah. Isteri tegur, terima kasih Mak. Kalau awak tak tegur, abang hanyut. Ni situ, kau apa tahu? Kau kerja rumah, buat kerja rumah. Nampak? Kau tak kabur, tu tanda-tanda tak kabur, tuan-tuan. Jangan kita berbicara dengan isteri kita pun cuba berlemah lembut, tapi bukan terlalu lemah lembut, berlembutlah dengan dia. Itu yang kata tadi, berlemah lembut. Kita beritahu yang benar, walaupun pahit, beritahu dia. Tak boleh ni Mak, ni salah ni. Tapi bukan tempat yang mengaitkan. Anak kita dia tanya, Bah, ni macam mana kikir? Kau sekolah? Kau jawab tu. Dia tanya, kita tunjuk ke? Kalau kita tak tahu, cakap. Tapi sebab malu kan, abang tak sekolah tinggi, tuan-tuan. Dia malu nak cakap. Abang ni bukan tak tahu, tapi memang tak tahu. Kau cuba tanya mak kau pandai matematik, sebab duit abang semua mak kau kira. Mak kau pegang, semua mak kau belanjakan. Jadi anak punya mak. Ada mak dikit, ada mak boleh terima. Dia tegas dengan bengkeng lain. Sifat yang lebih beza. Tegas, dia lembut tapi tegas. Mak kata tak boleh. Kau faham tak? Mak marah, mak kata tak boleh. Itu tegas. Maknanya dia confident dan tetap dengan keputusan dia. Walaupun 3-4 kali tegas. Itu macam burung murai. Burung apa bang? Murai. Burung apa bang? Murai. Sampai dah jumpa salam, habis pun tu. Itu bapak yang ditanya tu. Tapi bila bapak tanya anak balik, Bang, abang ni tahu ke atau sudah tak tahu? Tak sakit hati begini.
Jadi dia suruh baca, baru anak tu tersentak, minta maaf dengan bapa. Suatu benda baik jalan, layan je tuan, layan. Macam main perahu. Dengar macam tu perlahan, baru lama-lama sampai insyaAllah. Jadi jangan nak jauh sifat ni, kadang-kadang kita terlepas pandang. Sama ada bercakap atau mendengar, kadang-kadang kita terlepas. Sebab tu kita disuruh supaya semua keampunan dengan Allah cepat-cepat. Nabi ajar kita sejak malam mohon keampunan. Kita mohon keampunan. Ni bulan Ramadan, kita maafkanlah semua orang. Siapa pun kita pun lepaskan, maafkan. Jangan simpan dalam hati. Memang susah hati kita. Nah, takabur ialah menolak kebenaran dan menghina manusia. Dua benda ni. Tolak kebenaran, benda benar sampai ke kita tolak. Bernasihat baik sampai ke kita, hukum benar sampai ke kita tolak. Itu namanya takabur. Allah perintah semua makhluk dalam syurga beri penghormatan sujud pada Adam. Satu makhluk yang tolak. Siapa dia? Iblis. Iblis. Ada satu nama. Iblis. Bukan Iblis, syaitan. Syaitan kat mana? Dekat Putrajaya kan? Tu. Ada ke tak? Syaitan. Saya tunggu sampai tu. Syaitan. Takkan kita setan? Tak tahu dah saya termasuk dengan apa syaitan. Saya tak tahu, tapi bila baca seketika macam mengati kita ni setan. Baik tuan-tuan. Seterusnya, ya. Yang kedua, menghina manusia. Jangan sekali-kali pandang hina. Walaupun tak cakap, walaupun tak tunjuk, tapi dia dalam hati itu dia pandang hina. Hati dia berkata, jaga. Sebab hati ni tempat pandangan Allah. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, hati itu nak jaga. Nabi SAW beritahu, Nabi SAW bersabda, dalam diri manusia ini ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baiklah kesuahannya. Tapi kalau hati daging tak baik, dia akan jadi tak baik kesuahannya. Sebab tu kita jaga hati kita sungguh-sungguh. Makan apa, fikir apa, niat apa, itu semua jaga. Saya sentuh sikit bab makanan ni. Pastikan dah halal, baru makan. Tak halal jangan makan. Ya? Baik tuan-tuan muslimin muslimat teman-teman. Baik. Ini berarti menolak kebenaran sama ada dengan ingkar atau angkuh. Ingkar ataupun angkuh, salah satu. Menolak kebenaran tadi dengan ingkar atau angkuh. Hukum sampai ke kita tolak. Ini apa ni? Berasa megah pula dengan penolakannya. Hebat. Dia tolak tu dengan rasa megah. Maka sementara menghina orang lain dengan menganggap mereka itu tidak setara dengannya disebabkan keturunan, pangkat, harta, kekayaan dan sebagainya, maka ini melambangkan rasa takabur. Saya tertarik bila satu orang yang berpangkat besar tapi dia boleh turun sampai ke bawah. Tapi kalau contoh yang paling baik dalam dunia, tak ada contoh yang paling baik melainkan contoh itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Batu semua orang boleh dicat, bergabung, boleh bergaul. Itu je. Siapa datang pun kat Nabi, Nabi jawab dengan baik. Itu je kan. Awak ni kenapa jumpa saya? Awak bukan label saya jumpa saya. Awak bukan label jumpa saya. Awak pergi jumpa yang kali-kali ni. Walaupun dia ada prosedur, tapi bila orang tu datang jumpa dia sambung. Saya pernah satu kes sebenarnya baru ni tahun lepas nak selesaikan kes harta. Kes tu dah makan tahun, hampir 10 ke 15 tahun tak selesai. Berdolak dalil. Sekali yang kita minta tolong Allah, ya Allah mudahkanlah urusan-urusan ni. Tahun ni memang target tak selesai. Dah selesai pun alhamdulillah, dah tukar nama pun. Bila sampai kat bahagian part ni, orang ni tak selesai. Sampai dah bertukar kali, sampai dah 5 kali tukar tak selesai. Sehinggalah saya panjat ni, Allah Ta'ala izinkan jumpa serta Allah. Dia keluar dari satu kereta besar, keluar, pum tutup. Dia orang jumpa kerja di kamar tu.
naik lift seorang. Saya pun tegur, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ke bawah, sihat. Bola-bola. Nak ke mana? Saya nak naik tingkat 10. Nak jumpa siapa? Nak jumpa perempuan ni. Oh, okey, pasal apa? Dia banyak tanya. Kita banyak jawab, dia banyak tanya. Okey, siapa? Ni, rumah ni, tak tukar. Dalam tahun tak selesai. Oh, kalau macam tu, jom masuk kita sini. Terus dia masuk ini. Itulah dia masuk ini. Oh, saya tahu dia lah orang yang terakhir untuk bantu urusan ni. Pun dah tukar orang. Dan sekali dia kata gini lah, mana habis kena belum? Kerana ada masalah ini. Kalau macam tu kita pergi jumpa perempuan satu lagi, kita block dulu. Mana? Ni semua Allah Ta'ala punya kerja tu kan. Sebab tu buat sesuatu selalu minta tolong Allah. Allah akan hadirkan orang-orang yang akan membantu. Dengan izinnya, nanti gini, kita dah block, nanti Ustaz, tolong saya tekan ni. Saya dalam proses nak bersama. Nak bersama pun jumpa tu kan. Kalau dia dah bersama dulu, tak jumpa lah. Dengan izin Allah Ta'ala, sekali pembantu dia yang sambung kerja tu, dia selesaikanlah di antaranya. Dia kata, lepas dah blok ni, kerja dia blok, lepas tu dia pencing. Orang lain sambung file. Sekali selesai dengan izin Allah Ta'ala. Kesian, nampak Allah tu dah menanggung lama. Bayar, nanggung tak tukar. Kan bahaya. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara sifat dia kata, dia merendah diri. Dan dia pesan saya, Ustaz Bapak kalau boleh dalam usia macam ni, kalau ada aset 1-2, simpanlah. Itu je. Dia pesan gitu je. Dia kata akan datang, tak tahu suasana kali itu. Itu penasihat. Dia kata, tapi kita usahalah benda yang baik. Batu dalam Islam kita digalakkan simpankan emas. Simpan emas untuk apa? Bukan untuk kita rasa bangga, tak. Ini siap, dia simpan emas. Oh, emas saya berjaya disimpan 10 jongkong emas. Tunggu siap lah, malam nanti. Dan dia siap lah, masa. Jangan main-main kita mewar-warkan bahawa kita ada benda ni. Orang lain minta. Baik. Maka tuan-tuan yang keempat, orang yang suka mengukir, itu habis dalam bab yang pertama Nabi sebut jangan tangkap, jangan melelehkan pakaian. Kita pakai ikut yang digaris pandukan oleh dalam Islam, pakaian yang sedang. Dan jaga hati bukan senang, tuan-tuan. Jaga hati bukan senang. Dia kadang-kadang boleh terpesong, boleh tergoda dengan hawa nafsu. Yang sesungguhnya orang yang suka mengungkit pemberian sehingga menyakitkan hati dan perasaan orang yang telah diberi hadiah, yang telah diberi hadiah atau layanan merupakan antara golongan yang malang di akhirat. Jadi kalau ukit-ukit dalam kata pemberian dia, maka jaga baik-baik. Orang ni pun juga Allah tak pandang. Hatta walaupun kita bagi kepada isteri dan anak, kita jangan sebut-sebut. Itu sebab kita diam. Mereka jelas kecuali kalau untuk penjelasan, itu lain. Kalau dia minta penjelasan, kita beritahu lah. Dia yang minta penjelasan, kita beri penjelasan. Tapi kita tak sebut pun. Bukan datang daripada hati kita, tapi atas permintaan dia. Kita beri penjelasan. Mereka jelas sekali tidak ikhlas dan bersikap berpura-pura ketika memberi sesuatu. Kan? Satu iklan dikeluarkan. Pak, saya beri beras. Ini ambil beras ya. Ambil gambar sikit Pak. Ambil gambar. Gambar ambil dulu. Yang ini ambil sekali. Lepas itu dikeluarkan satu tin je. Itu mempersena agama. Dia ambil daripada beras satu kambing, suami gambar. Dan dibayar. Lepas itu dikeluarkan satu cendok je. Baik Pak, tak boleh banyak-banyak kerana kami yang diperlukan. Nampak tak? Itu namanya menyindir. Itu sikap macam tu jangan. Nak bagi orang, bagi betul-betul. Bagi satu beg atau satu beg atau. Dan kita tanda kasih sayang, jangan kita berkira-kira. Oleh itu, nilaian pemberian menjadi sia-sia. Hanya sia-sia lah. Walaupun dia tak sebut, dia tak tunjuk orang, tapi hati dia rasa, oh hebat juga aku boleh bertemu. Hebat juga. Dia rasa hati tu ujub. Dia pun habis. Sebab tu bila kita buat tu minta, ya Allah, berkatkanlah apa yang aku dah bagi, apa yang aku dah belajar, berkatkanlah ya Allah.
Jauhkanlah pemberian aku daripada sifat-sifat yang kau keji, ya Allah. Sifat riya, sifat ujub, sifat sum'ah, bangga diri, takabur. Jauhkanlah ya Allah. Kita beribadat, boleh beribadat siang dan malam, syukur. Lepas tu kita boleh puasa, syukur. Ada orang tak boleh puasa. Ada orang dah puasa satu hari, sampai tengah hari tak boleh puasa, buka dia. Tapi kita boleh bersyukur sampai doakan hidup dengan berkasih sayang sesama umat Islam. Baik, seterusnya disebutkan lagi menyakiti, balasannya buruk di akhirat. Kerana apa? Menyakiti perasaan saudaranya atau merosakkan imej dan keterampilan saudaranya. Sebab itu di antaranya kita tak boleh buat begitu. Jaga baik-baik. Kita disuruh apa? Supaya jaga pertalian silaturahim sesama kita, apa dengan adik-adik. Wahai orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkitkan dan kelakuan-kelakuan yang menyakitkan, seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang melanjutkan hartanya kerana nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Manusia datang dia namanya, bila ada dia maka Allah tolak, mentah ya, tolak, tak diterima. Sesudahnya, dan ia pula tidak beriman kepada Allah SWT hari akhirat, maka bandingan orang itu adalah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin, tidak bertanah lagi. Maknanya apa? Amalan yang dilakukan tadi habis. Jadi kita takut. Sebab itu kita kena, dalam bulan Ramadan ni, kata ulama, kita kena ada rasa takut dan mengharap. Harap mudah-mudahan Allah terima dan sama sangka baik kepada Allah, lalu ditinggalkan bersih. Demikianlah juga jalannya orang yang kafir dan riak. Itu mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun daripada apa yang mereka usahakan. Dan ingatlah, Allah SWT tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir ataupun yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Sedangkan pertanyaan silaturahim sesama saudari Islam merupakan antara hak yang perlu dipelihara, dijaga, jangan sampai peringkat menyakiti. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu menyukai apa yang ada pada diri saudara kamu sebagaimana kamu menyukai apa yang ada pada diri kamu sendiri. Jadi kita sama-sama tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmatan ta'ala, jauhkan daripada sifat suka membangkit-bangkit atau mengungkit apa yang kita beri, hatta kepada ahli keluarga kita, kawan-kawan kita. Bila kita dah bagi, kita berlepas dan tawakallah. Semoga Allah Ta'ala terima dan Allah redha dengan apa kita bagi. Mudah-mudahan memberi kemaafan, memberi manfaat kepada diri kita, anak kita, keluarga kita. Dan kalau ada di antara pemberian yang kita bagi itu tujuannya kerana Allah, supaya disembuhkan penyakit seseorang, dengan izin Allah Ta'ala dia akan sembuh. Ini saranan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat Allah Ta'ala, sebab yang ketiga ni dia panjang, jadi cukup tuan-tuan memahami akan tentang yang ketiga itu, melariskan jualan dengan sumpah palsu. Makan ni pagi kalau makan confirm lepas ni ibadat macam ni ya. Padahal tujuannya untuk melariskan jualannya. Hanya kan sebab betul saya sumpah 30 cucuk sate kan. Sate boleh ya, cukup sumpah dengan nama Allah. Berani dia sumpah dengan nama Allah. Sumpah dengan nama Allah, laknat Allah kalau benda itu tak betul. Jangan main. Dia berjanji dengan nama Allah, mana Allah jadi sebagai saksi. Sebab tu dalam sumpah jual beli ni berhati-hati. Jangan tipu daya. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur, peniaga yang jujur, dia akan di akhirat nanti dia akan sama label dia dengan para nabi dan rasul serta para syuhada. Dia akan sama. Tu peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu muslimin muslimah Allah Taala, cukuplah sekadar itu sebagai peringatan kita bersama. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, bahawa kita faham tiga golongan ini tidak akan dipandang, tidak akan ada dilihat, dan Allah pun tidak akan bercakap dengan tiga golongan ini. Sebab apa? Sebab takabur, riya, ujub dan sum'ah. Kalau berlaku perkara ini dari dengar, itu juga dengan sumpah palsu dan suka mengungkit-ungkit pemberian, itu juga dengan takabur, dengan pakaian yang meleleh, menampakkan kita kepada kesombongan, keangkuhan dengan kemegahan apa kita ada,
maka Allah tidak akan pandang itu. Ya. Sebab tu dalam nak raya ni kena jagalah pakaian biar sekadarnya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Walaupun nampak macam baik, tetapi kalau ada dalam hatinya takabur, walaupun seberat zarah, maka Allah menepelaknya. Allah tidak akan pandang, tidak akan bercakap dengannya, walaupun sedikit. Wallahu a'lam. Cukup sekali tuan-tuan. Akhirnya yang baik kata Allah Ta'ala, yang kurang baik kembali sendiri. Alhamdulillah, kedua-duanya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh sikit-sikit? Boleh? Itu boleh. InsyaAllah Allah Ta'ala beri kekuatan dengan sikit-sikit, InsyaAllah. Amin. Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuhal arifina. Ya Allah, Allah, ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuhal arifina. Ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuhal arifina. Ya Allah, 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 ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. Nur Muhammad sallallahu.
تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله 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 أستغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في حياتنا وعبادتنا وعمرنا وعملنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقنا في الدين وعلمنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا عدل بالتأويل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa pasca hidup kami ya Allah, dosa kedua ibu kami dan mertua kami ya Allah, ibadah kami dan alim-alim kami ya Allah, serta kaum kerabat kami dan Islam Tuhan ya Allah, sama ada di negeri Indonesia atau di mana juga Islam berada ya Allah, ampunkan dosa kami dan Islam Tuhan ya Allah. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, berkenankan doa kami ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, amal kebaikan yang telah kami lakukan ya Allah. Khususnya juga dalam Ramadan ini ya Allah, mudah-mudahan terimalah apa yang telah kami lakukan ya Allah. Berkatilah apa yang kami miliki dan kami makan ya Allah. Mudah-mudahan menyehatkan kemudian kami untuk beribadat kepada-Mu ya Allah. Kulikanlah kami dan bersama yang kebaikan di dunia maupun akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.